Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang dah berada di ruangan Zoom ni, tuan-tuan yang mana belum mengisi link kehadiran boleh terus mengisi link kehadiran sebagaimana biasa kerana malam ini adalah merupakan malam terakhir. Kemudian kita akan buka link untuk penilaian kursus dan juga cetakan sijil penyertaan kursus pada jam 10.30 malam nanti. Jadi sekiranya tuan-tuan masuk link kehadiran pada malam ni, tuan-tuan akan tengok di bahagian bawah sekali ada kita sediakan link penilaian kursus. Jadi link tersebut tuan-tuan boleh isi pada jam 10.30 malam nanti, dan pastikan tuan-tuan mengisi maklumat yang betul lah di dalam link yang kita edarkan tu, sebab sijil tuan-tuan akan mengikut nama, nombor IC dan kita akan hantarkan kepada email yang tuan-tuan sertakan di dalam link tersebut. Kalau tersalah type-nya, mungkin tak dapatlah nak hantarkan sijil tu ke email tuan-tuan. Jadi tolong pastikan segala maklumat yang diberikan di dalam link penilaian kursus dan sijil itu adalah tepatlah. Itu sekadar untuk makluman ya sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ni. Dia bertanya nanti dapat sanad kitab sekali ke? Itu kita tak pastilah, kena tunggu macam mana respon daripada tuan guru kita pada malam ni. Saya kira malam ni pun mungkin kita tak sempat untuk menghabiskan keseluruhan kitab panduan imam dan makmum ni. Kalau sekiranya kita tidak sempat menghabiskannya, tuan-tuan bolehlah sebenarnya untuk terus membaca kitab ini dan juga mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh Al-Fadhil Tuan Guru kita di Facebook beliau. Facebook beliau iaitu Ustaz Hafiz Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Tuan-tuan boleh ikuti pengajian beliau di Facebook. Kerana setiap hari ada pengajian beliau. Dan juga sebelum ni saya pernah juga sebutkan, kongsikan Telegram perkongsian fake solat Jumaah ni di dalam Telegram Ustaz Hazri Hashim sendiri. Iaitu Telegramnya tuan-tuan boleh cari Bicara Fiqh Ustaz Muhammad Hazri Al-Bindani. Bicara Fiqh, F-E-Q-H, bukan F-I, F-E-Q-H. Nanti saya cuba typekan di ruangan komen ni, di ruangan chat ni, Facebook Ustaz Hazri dan juga grup Telegram berkenaan dengan perkongsian fake di grup Telegram ya, yang akan saya kongsikan nanti di ruangan chat insya-Allah. Assalamualaikum. 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 Nak minta nombor telefon Ustaz Hazri boleh tak? Nak minta nombor telefon Ustaz. Nombor telefon Ustaz Hazri nanti kita akan cuba tanya secara personal dengan Ustaz Hazri lah. Sama ada beliau nak
kongsikan nombor telefon ataupun bagaimana kan. Ustaz Azri dah masuk ke? Nanti kita akan cuba tanya sekiranya Ustaz Azri sedia untuk berkongsi nombor telefon beliau, macam Tuan Guru Ustaz Haji Radhi hari itu. So kita akan kongsikanlah nombor tersebut. Ya. Dan untuk makluman tuan-tuan juga, bulan 11 kita setakat ni belum ada perancangan untuk meneruskan sebarang pengajian lagi. Kalau sekiranya kita ada ingin anjurkan pengajian-pengajian yang lain di bulan 11 ataupun bulan-bulan akan datang, kita akan maklumkanlah melalui PPMD dan juga imam-imam daerah. Jadi mereka akan salurkan maklumat kepada tuan untuk tuan-tuan ikuti sebarang pengajian yang akan kita anjurkan nanti. Sebagai persediaan ya, tuan-tuan boleh buka halaman 71. Malam ni kita akan menyambung pengajian pada muka surat yang ke-71 dengan tajuk istiflah. InsyaAllah setakat mana yang sempat malam ni lah. Dan di akhir nanti kalau berkesempatan kita akan cuba buka sesi soal jawab. Begitu juga saya akan cuba membacakan soalan-soalan yang belum lagi dibacakan, belum sempat lagi dibacakan. Sebenarnya soalan-soalan amat banyak. Jadi mana yang berkesempatan insya-Allah. Ahlan wa sahlan Ustaz Azri. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Hari ni kat tempat lain buat nampaknya. Gitulah. Ana tengah bertugas di luar kawasan. Luar kawasan dia. Semalam nampak tempat lain, hari ni tempat lain ya. Alhamdulillah banyak pengajian-pengajian yang Ustaz cuba sampaikan ya di tempat Ustaz. Kita boleh mula Ustaz ya? Boleh insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan boleh offkan ataupun mutekan mic ya. Mana yang buka mic tu boleh mutekan mic. Mohon kita sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sahibil maqamil a'la wa dzikril marfu'i sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan perlu pengarah bahagian pengurusan masjid Al-Fadhil Ustaz Haji Amir Safri Nizam bin Haji Sya'ari, Al-Fadhil Ustaz Joshua Riza bin Muhammad Zaini, Al-Fadhil Tuan Haji Imran bin Ibrahim, dan yang saya muliakan Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Muhammad Hazri Hashim Al-Bindani, tuan-tuan para pegawai Masjid Negeri Perak, tuan-tuan guru takmir seluruh. Alhamdulillah kita telah pun berada di malam yang terakhir lah, ataupun siri terakhir pengajian ataupun kelas Tafaqquh Fiddin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Dan insya-Allah selepas ini mungkin kita akan mula dengan pengajian lain pula. Dan untuk itu marilah sama-sama kita membuka siri pengajian kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah malam ini kita akan meneruskan pengajian pada halaman yang ke-71 dengan tajuk Istikhlaf. Dan insya-Allah kalau berkesempatan di akhir nanti sebagaimana saya sebutkan tadi, kita akan cubalah buka sesi soal jawab. Malam ini juga kita akan membaca tajuk ini setakat mana yang kita boleh sampai saya, insya-Allah. Kalau boleh habis, insya-Allah habis. Kalau tak sempat, insya-Allah sesi yang lain. Baik, untuk itu saya dengan rasa berbesar hatinya mempersilakan Fadil Tuan Guru untuk meneruskan siri pengajian kita pada malam ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Terima kasih pada al-akhin al-fadhil Ustaz Atifullah hafizahullah ta'ala sihatin wa afiyah yang dimuliakan ashabul fadilah, penolong-penolong pengarah kanan Jabatan Agama Islam di Perak, para pegawai masjid, para asatidatul kiram, ibaduna fillah muslimin dan muslimat, dan dapat rahmat dan keberkatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini kita dapat bertemu yang seri terakhir dan agak melangkau sedikit kita kepada tajuk ayat yang penting, iaitu tajuk ayat babul istikhlaf, bab berkenaan dengan penggantian imam. Dalam bab ni pun mungkin saya bagi gambaran dalam keadaan umum dahulu. Yang pertamanya ialah penggantian imam itu boleh berlaku dalam hal keadaan apabila imam terbatal. Bila imam terbatal, maka pada ketika itu imam adalah orang yang tahu dia batal. Maka mudah. Penggantian imam itu boleh berlaku apabila imam batal. Maka imam menampilkan orang lain supaya menggantikannya. Maka ini situasi dan keadaan yang berikutnya. Yang berikutnya ialah penggantian imam juga boleh berlaku dalam hal keadaan imam tidak batal, tetapi imam menampilkan orang lain. Imam menampilkan orang lain untuk menggantikannya. Ini situasi di mana contohnya, apabila seorang imam kita katakan dia mengalami batuk yang amat sangat. Dia terbatuk sehinggalah kita katakan mungkin juga tersedak dalam solat. Yang nak baca Fatihah pun dah tak boleh pergi dah. Dengan air matanya, dengan apanya, Masya Allah. Maka pada ketika itu imam, dia boleh berganjak ke tepi. Dan dia turunkan tangan dia ni tunjuk di tempat berdiri imam tu. Maka orang yang di belakang kena faham itu bahawa imam minta dia yang belakang tampil untuk menggantikan imam. Disebabkan keadaan imam yang tidak lagi boleh meneruskan untuk menjadi imam. Maka ini juga situasi yang boleh berlaku. Ketika mana Rasulullah SAW merasa Nabi kita agak sihat, ketika baginda sakit di penghujung usia baginda yang kerap Nabi kita pengsan, maka Abu Bakar As-Siddiq yang mengimamkan solat. Tapi dalam keadaan Abu Bakar mengimamkan solat itu tiba-tiba Nabi SAW muncul. Maka Abu Bakar As-Siddiq berganjak ke tepi supaya Nabi kita yang mengimamkan solat. Walaupun Abu Bakar pada ketika itu telah pun mengimamkan solat. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain bagaimana dengan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu apabila mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di kota Madinah kerana Nabi kita pergi menyelesaikan satu pertikaian dalam kalangan Bani Salim bin Amr. Maka pada ketika waktu zuhur Rasulullah SAW belum ada di kota Madinah. Maka Sayyidina Bilal bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, apakah Abu Bakar sedia menjadi imam? Apabila Abu Bakar sedia menjadi imam,
maka tampillah Abu Bakar menjadi imam. Selepas Abu Bakar takbir, para jemaah ikut takbir, tiba-tiba Rasulullah SAW sampai. Maka dalam kalangan para sahabat ada yang menepuk tangan, yang memberi isyarat kepada Abu Bakar Siddiq bahawa Rasulullah SAW dah tiba. Abu Bakar yang dalam hal keadaan solat, dia menoleh ke sisi, lalu nampak kelibat Rasulullah SAW. Maka pada ketika itu Nabi kita suruh Abu Bakar teruskan, tetapi Abu Bakar tidak mahu meneruskan. Bahkan Abu Bakar berganjak ke tepi. Abu Bakar berganjak ke tepi supaya masya-Allah Nabi kita SAW tampil jadi imam. Maka di sini juga menunjukkan kepada kita bagaimana penggantian imam itu boleh berlaku dalam hal keadaan imam tidak batal. Tetapi imam sendiri menarik diri daripada menjadi imam. Imam sendiri menarik diri daripada menjadi imam supaya dapat diganti oleh orang lain dalam situasi dan keadaan yang tertentu. Baik. Yang pertama kerana imam batal, imam sedar dia batal dan dia tampilkan orang lain ganti. Yang kedua, imam tak batal tetapi imam sengaja tampilkan orang lain kerana dia menghadapi masalah ataupun dia tak boleh meneruskan untuk menjadi imam. Yang berikutnya ialah yang ketiga, imam tidak tahu bahawa dia dalam hal keadaan menanggung najis atau dia dalam hal keadaan terdedah aurat sehingga solatnya tidak sah. Sehingga solatnya tidak sah. Maka wajiblah makmum yang berada di belakang imam ketika mana melihat ada najis pada pakaian imam, maka pada ketika itu hendaklah makmum itu tampil ke depan menggantikan kedudukan imam. Secara praktisnya dia langkah ke depan kemudian dia ucap subhanallah. Kalau dengan imam tak perasan juga dia sentuh bahu imam supaya imam perasan. Maka tuan imam kena faham, kalaulah ada jemaah yang tampil ke depan dan berbuat demikian, itu menandakan bahawa berlakunya pemecatan iman serta-merta. Tuan imam dipecat serta-merta dalam solat. Berlaku rampasan kuasa. Maka imam dia kena berhenti dan dia pergi periksa balik. Mungkin baju dia kah, seluar dia kah yang terkoyak, ataupun ada najis pada pakaiannya yang menyebabkan berlaku rampasan tadi. Makmum tak boleh merampas kedudukan imam dalam hal keadaan imam seorang yang masih sah solat. Tetapi dalam hal keadaan apabila imam itu sudah pun kita katakan dianggap tidak sah solat kerana menanggung najis ataupun kerana dengan kita katakan terdedah aurat, maka pada ketika itu hendaklah dan wajiblah segera berlaku penggantian imam. Kerana situasi dan keadaan itu kalau dibiarkan sampai selesai solat, semua orang wajib ulang semula solat. Kerana najis yang jelas kelihatan, aurat yang jelas terbuka adalah dua keadaan zahir nampak yang tidak dimaafkan, sehingga hendaklah segera diganti. Itu tiga situasi penggantian imam boleh jadi. Tiga situasi penggantian imam boleh jadi. Begitulah juga kalaulah berlaku kita katakan sesuatu yang menyebabkan perlunya penggantian imam. Contohnya seperti dengan tuan imam tiba-tiba jatuh pingsan. Tuan imam tiba-tiba jatuh pingsan. Maka hendaklah langsung diganti oleh jemaah yang lain. Baik. Pada halaman yang ke-71, halaman yang ke-72, halaman yang ke-73, itu semua merupakan dalil-dalil keharusan istighlaf. Dalil-dalil keharusan istighlaf. Baik, berikutnya
Istikhlaf itu boleh berlaku dalam solat Jumaat dan juga boleh berlaku pada solat selain daripada solat Jumaat. Maka istikhlaf pada solat Jumaat dengan solat selain daripada solat Jumaat berbeza peraturannya. Maka dengan sebab itulah perlu juga kita ambil maklum. Sekarang ni kita nak bincang dulu penggantian imam dalam pelaksanaan Jumaat, dalam pelaksanaan Jumaat. Terdapat beberapa keadaan istikhlaf, iaitu penggantian imam. Pengganti imam tu namanya khalifah. Perbuatan menggantikan imam tu namanya istikhlaf. Yang pertama ialah istikhlaf pada pertengahan khutbah. Istikhlaf pada pertengahan khutbah. Tengah-tengah duk khutbah, tuan imam tiba-tiba batal wudu. Maka pada ketika batal wudu, maka hendaklah diganti dengan orang lain. Sebab khutbah dalam keadaan batal wudu, tuan imam tak boleh berhenti, pergi ambil wudu, kemudian datang sambung balik khutbah. Khutbah hendaklah dimulakan semula daripada awal. Kalaulah dengan tuan imam turun mimbar, dia pergi ambil wudu, kemudian dia naik pula, sambung saja, ulama kata tak sah. Sebab khutbah ni sama hukumnya seperti solat. Ketika mana kita tengah solat, contohnya solat subuh baru 1 rakaat, tiba-tiba kita batal wudu. Maka pada ketika itu kita hendaklah pergi ambil wudu, kemudian kita kena buat semula daripada awal. Kita kena buat semula daripada awal. Tak boleh dah kita katakan kita pergi ambil wudu, sambung lagi 1 rakaat je, tak boleh. Maka begitulah juga dengan khutbah. Apabila imam terbatal wudu, maka kalau imam yang sama nak khutbah, dia pergi ambil wudu, dia kena ulang balik daripada awal. Maka ini akan mengakibatkan berlakunya masa yang panjang. Berlakunya masa yang panjang. Maka dengan sebab itulah lebih mudah kalaulah digantikan dengan orang lain untuk menyambung khutbah imam. Tetapi disyaratkan yang pertama, disyaratkan penggantinya itu telah mendengar rukun-rukun khutbah yang lalu. Orang yang ganti ini dia mestilah dah dengar rukun-rukun khutbah. Kalau dia langsung tak dengar lagi rukun-rukun khutbah, maka tidak sah penggantian dia. 5 rukun khutbah tu dia kena dengarlah apa yang dah disebut oleh tuan imam. Kalau dia langsung tak dengar rukun khutbah, maka tidak sah solat. Tidak sah Jumaat. Baik, yang kedua ialah istikhlaf di antara khutbah dan solat. Seringkali juga berlaku penggantian imam selepas selesai khutbah, kemudian orang lain naik jadi imam. Orang lain naik jadi imam. Ini seringkali berlakulah di mana-mana di negara kita ni, kerap kali sangat berlaku. Yang jadi khatib tu berkhutbah orang lain, yang jadi imam orang lain. Maka disyaratkan penggantinya telah mendengar sekalian rukun-rukun khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kerana orang yang tidak mendengar khutbah bukan daripada ahli Jumaat. Dia hanya menjadi ahli Jumaat setelah masuk mengerjakan solat. Dia hanya dianggap jadi ahli Jumaat bila dia takbiratul ihram, selepas dia selesai takbiratul ihram imam. Barulah dia dianggap ahli Jumaat. Maka kalaulah orang ni langsung tak dengar. Ini sebagai peringatan lah tuan-tuan. Saya pernah tegur satu tempat tu, saya perhatikan yang berkhutbah ni penceramah jemputan. Manakala tuan imam pula sibuk berada dalam bilik imam. Bilik imam dengan tertutup kedap rapat, kemudian dengan kita katakan berekon. Kemudian Masya Allah, imam yang duduk dalam tu pun kadang-kadang Masya Allah, waktu itulah layan handphone. Waktu itulah juga kadang-kadang dia nak sembang ke apakah. Tak berapa kita katakan selesa, maka dia tutup speaker di bilik imam. Maka dia tak dengar khutbah. Dia tak dengar khutbah. Tiba-tiba selesai dia khutbah, dia keluar pergi jadi imam. Jadi saya tegurlah satu tempat tu. Jadi ini juga kadang-kadang jadi pada imam-imam muda-muda kita di sekarang ni, Masya Allah, kadang-kadang tak berapa nak ambil berat sangat. Jadi kalau berlaku situasi yang macam tu, Masya Allah, tidak sah solat Jumaat. Kerana dia langsung tak mendengar rukun-rukun khutbah. Dia tak dengar rukun-rukun khutbah, tiba-tiba dia jadi imam. Pernah juga berlaku di suatu tempat,
Saya ada di saf yang belakang lah, di saf yang jauh-jauh. Ya, mereka menunggu penceramah jemputan, ya, untuk datang, ya, bagi tazkirah. Tiba-tiba yang ditunggu tak sampai-sampai. Maka sampailah saat khutbah, Tuan Imam naik khutbah. Elok selesai Tuan Imam khutbah, turun aja, maka barulah fulan bin fulan yang dijemput tu, ya, kita nampak jelas. Ya, baru parking kereta kemudian turun. Ya, turun pada kereta terus lajak ke depan lah sebab dia VIP. Ya, terus ke depan. Tuan Imam pula pelawak dia jadi imam. Ya, Tuan Imam pula pelawak dia jadi imam. Maka saya yang duk ada kat belakang ni kata tak boleh tu, tak sah. Ya. Maka ya, orang tak berapa nak peduli ke kita lah. Ya, waktu kita tegur tu jalan juga semayang. Ya, jalan juga semayang. Selesai tu saya pergi depan, saya jumpa bincang balik dengan Tuan Imam, salah ni Imam buat macam tu. Sebab dia ni langsung tak dengar khutbah tadi. Saya nampak dia baru sampai. Dia langsung tak dengar khutbah. Ya, kemudian dia langsung pergi langkah jadi imam ni tak kena. Ya, maka panggil penceramah tu bincang balik. Ya, dia kata tak apa, ada khilaf dia. Ya, ada khilaf tu tak apa. Maka bila kata ada khilaf pun kita tak apa lah. Cuma saya bisik pada pengurusi masjid, ya, tolonglah, ya, ni melibatkan kita katakan, ya, melibatkan ibadat orang ramai. Jadi tolong, ya, telefon bi tanya tengok Jabatan Mufti sah ke tak sah ni apa yang jadi tadi. Ya, maka pada waktu asar dia pengurusi masjid telefon balik ke saya. Dia kata sungguhlah Ustaz, yang Ustaz kata tadi tu tak sah. Ya, Jabatan Mufti kata tak sah. Ya, jadi saya kata kalau macam tu, ya, minggu depan kena buat pengumuman lah. Ya, buat pengumuman, ya, Tuan Imam pun kena minta maaf lah. Ya, sebab dah salah dia buat macam. Ya, dia kena minta maaf, kena penjelaskan balik, suruh jemaah semua tunggu selepas sembahyang Jumaat. Ya, pakat-pakat bangun buat qada perdana. Ya, buat qada zuhur perdana. Sebab dah ramai batal sembahyang minggu lepas. Ya, baik. Maka ni penting. Ya, pengganti imam, ya, mestilah orang yang dah mendengar khutbah Jumaat. Ya, dengan rukun-rukunnya. Kalaulah dia orang yang belum dengar, maka dia tidak sah menjadi pengganti. Baik, yang berikutnya, istikhlaf sewaktu sedang solat Jumaat. Ya, tengah-tengah duduk semayang. Iaitu terdapat dalam 3 keadaan. 3 keadaan ni sebagaimana saya selalu sebutlah, ya, hukum fiqh ni dia banyak bincang perkara futuristik. Ya, mungkin benda tu tak jadi pun, tetapi sebagai andaian kalau jadi apa hukumnya. Ya, kalau jadi apa hukumnya. Baik, pengganti itu orang yang baharu yang belum mengikut imam. Pengganti ni orang yang baru sampai. Tuan Imam dah takbir Allahu Akbar dah. Ya, takbiratul ihram, ya, baca Fatihah, tiba-tiba Tuan Imam terbatai. Waktu Tuan Imam batai ni dia tulis-tulis tengok kawan ni baru duk langkah kaki masuk ke masjid. Dia panggil, "Ustaz, sini, gantikan saya." Contohnya. Ya, maka pada ketika itu hukumnya tidak sah. Kerana pengganti itu belum lagi orang, ya, ahli solat. Tidak sah istikhlaf sama sekali kerana para makmum perlu memperbaharui niat mengikut imam yang baharu. Ini boleh membawa kepada wujudnya satu Jumaat lagi sesudah adanya Jumaat yang lain. Ya, jadi macam jadi 2 Jumaat lah. Sebab apa? Makmum kena ubah niat ikut kepada khalifah yang baru tadi. Ya, imam yang baru. Maka dengan sebab itu, ya, tidak boleh istikhlaf. Baik, pengganti itu mengikut imam yang berkenaan ketika qiyam rakaat pertama atau dalam rukuk rakaat pertama. Sah istikhlaf dan sah solat Jumaat baginya dan juga para makmum yang lain. Ya, jadi kalau pengganti itu orang yang dah ikut sama-sama dengan imam. Inilah praktis yang patutnya pun. Ya, bila Tuan Imam batal aja maka bilal lah. Ataupun orang yang 3 orang, 4 orang yang belakang imam itulah orang yang paling utama ganti. Ya. Maka inilah hal keadaan yang sah istikhlaf. Baik, berikutnya istikhlaf berlaku selepas imam rukuk bagi rakaat pertama sedangkan pengganti itu tidak berkesempatan dengan imam dalam rukuk rakaat pertama. Dia ni orang masbuk, dia lambat. Ya, dia orang lambat. Ya, masbuk pada lurah kita katakan. Ya, masbuk ni ada 2 istilah.
masbuk pada masbuk pada lughah dan masbuk pada istilah. Masbuk pada istilah ni adalah orang yang tak cukup masa untuk habiskan baca Fatihah tu. Masbuk pada bahasa pula ialah semua orang yang lambat. Dianggap sebagai orang yang telah didahului oleh imam. Baik, dia ni orang lambat. Dia ni orang lambat. Dia datang tu imam dah rokok. Elok dia takbiratul ihram Allahu akbar, imam yang tidak. Maka dia tak sempat rokok bersama imam. Dia dah masuk berjamaah sembahyang Jumaat. Maka imam turun sujud. Kemudian bila imam bangun ke rakaat yang kedua, tiba-tiba imam batal. Tiba-tiba imam batal. Maka bila imam batal, imam tampilkan orang yang belum dapat rokok dengan imam tadi ganti. Maka hukumnya juga tak boleh ganti. Ini pun saya katakan hanyalah sekadar kita katakan futuristik. Hanya sekadar kita katakan andaian saja berlaku macam tu. Pada praktisnya biasanya yang ganti ini orang yang dah ikut dengan imam, bahkan mereka yang berada di belakang imam. Mereka lah orang yang utama menggantikan imam. Maka istikhlaf dalam keadaan ini, pengganti itu haram istikhlaf ke atas pengganti. Dia tak boleh istikhlaf. Dia tu sendiri tak boleh menjadi pengganti. Sebab apa? Dia belum dapat satu rakaat Jumaat pun. Dengan dia pergi ganti, maka berarti dia membatalkan Jumaat dia sendiri. Kerana dia satu rakaat pun belum dapat. Kerana demikian meluputkan Jumaat ke atas dirinya. Wajib makmum yang sudah bersama imam yang menjadi pengganti. Baik, berikutnya syarat-syarat istikhlaf dalam solat Jumaat. Hendaklah pengganti itu telah mengikut imam sebelum imam keluar daripada solatnya. Para makmum tidak wajib mengubah niat mengikut pengganti itu sama sekali. Bahkan memadai dengan niat mengikut imam pada takbiratul ihram yang lalu. Hendaklah para makmum tidak bersendirian melakukan rukun qauli atau fi'li, atau tidak berlalu satu jangka masa yang memuatkan satu rukun. Kalaulah kita katakan dalam keadaan qiyam, maka rukunnya ialah baca Fatihah. Janganlah pada waktu berlaku penggantian imam tu para makmum bersendirian duk baca Fatihah di belakang. Jangan sampai macam tu. Sebab itulah bab sembahyang ni selain daripada tuan imam kena tahu hukum hakam, makmum pun kena tahu juga. Sebab ini melibatkan suah batal sembahyang kita. Melibatkan suah batal sembahyang kita. Maka kalau saat kita tengok tuan imam dah keluar, maka pada ketika itu tunggu. Jangan pula kita buat sendirian. Rukun. Contohnya baca Fatihah ataupun kita pergi rokok dulu. Tak boleh sedemikian. Perhatian. Jika para makmum telah melakukan satu rukun sahaja dalam rakaat pertama secara sendirian, batallah Jumaat mereka. Kerana istikhlaf ketika itu hukumnya wajib dan kerana solat Jumaat diwajibkan berjamaah pada rakaat pertama. Jika istikhlaf itu berlaku pada rakaat kedua dan para makmum terus melakukan satu rukun pada rakaat kedua itu secara bersendiri, tidaklah batal solat Jumaat mereka. Mereka tidak boleh lagi berniat mengikut pengganti itu, bahkan akan terbatal solat Jumaat mereka kalau dilakukan juga kerana ia seperti berbilang-bilang Jumaat. Jadi kalaulah istikhlaf berlaku di rakaat yang pertama, maka pada ketika itu makmum tak boleh bersendirian dalam satu rukun. Kalau dengan dia bersendirian saja, pada ketika itu dah batal Jumaat dia. Dah batal Jumaat. Tetapi kalaulah istikhlaf itu berlaku di rakaat yang kedua, makmum rakaat pertama dia dah dapat rokok yang tidak dengan imam. Bangun rakaat kedua baru berlaku pertukaran imam. Maka pada ketika itu makmum bersendirian dalam rukun. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Sebab apa? Sebab dia sudah dianggap dapat Jumaat dengan dia dah dapat satu rakaat bersama dengan imam pada rakaat pertama. Maka sama macam kita bincang tajuk mufaraqah dulu, sembahyang Jumaat ni dia boleh mufaraqah di rakaat yang kedua. Rakaat pertama haram, rakaat kedua boleh. Maka orang yang bersendirian dalam satu rukun waktu kosong tempat depan tu daripada imam,
dia sudah dianggap macam mufaraqah. Ya, maka dalam solat Jumaat dia tak boleh niat kembali ikut kepada imam yang baru masuk. Ya, dalam sembahyang selain Jumaat boleh. Kalau dia dah bersendirian dengan satu rukun, kemudian tiba-tiba ada imam gantian, dia niat balik ikut kepada imam gantian, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi Jumaat tak boleh. Sebab kalau dia niat ikut kepada imam yang baru, maka jadi seolah-olah dua Jumaat di satu tempat. Ya, ada dua imam di satu tempat. Ya, maka pada ketika itu, tidak sah solat. Jika sebahagian saja makmum yang bersendirian terus melakukan satu rukun atau berniat mengikut pengganti itu, sedangkan baki lagi tidak kurang daripada 40 orang, sahlah Jumaat mereka. Sebaliknya, jika yang baki itu kurang daripada 40 orang, batallah Jumaat mereka semua. Maka hendaklah mereka ulang, yakni i'adah solat Jumaat tersebut. Satu lagi perkara yang juga perlu kita ambil maklum ialah bagaimana dengan sembahyang Jumaat kalaulah batal, yang wajib diulang ialah ulang Jumaat. Bukan kita ulang Zuhur. Bukan kita ulang Zuhur. Yang wajib kita ulang ialah ulang Jumaat, bukan ulang Zuhur. Selama mana masih ada waktu Zuhur dan cukup untuk masa melakukan Jumaat, maka wajib diulang Jumaat. Bukan diulang Zuhur. Ya, ada satu tempat saya pernah tegur, masya-Allah, tuan imamnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan imamnya ada keadaan tuan-tuan setengah-setengah tempat di khutbah yang kedua tu dia tak masuk sekali dalam buku khutbah. Dia 5 minit sampai aja dekat tempat imam tu. Ya. Maka saya pernah solat di satu tempat, masya-Allah, tuan imam bila bangun nak baca khutbah kedua dia cari tak jumpa. Ya. Dalam buku tak ada. Kemudian kertas 5 minit tu tak tahu siapa nak kenalkan dia ke apa-apa. Ya, pergi cabut tak tahu letak mana. Maka dia toleh pergi tanya Bilal, mana dia? Bilal kata, apa dia? Ni, kertas khutbah kedua ni, tak ada, kata dia. Ya. Maka Bilal pun bangun, pergi duk cari dalam lemari. Tak jumpa juga. Tu imam pun turun pada mimbar, pergi duk cari sekali, tak jumpa juga. Sudah. Ya, ni masjid kampung lah ni. Ya. Maka pada ketika itu, ya, Bilal kata, tak apa, kat rumah ada satu lagi. Bilal pula, ya, start motor nak balik pergi ambil tu. Duk tunggu Bilal sampai lama mana dah khutbah, antara dua khutbah ni bukan boleh selang lama macam tu. Maka pada ketika itu tuan imam pun buat pengumuman, tuan-tuan, Jumaat kita hari ni dah rosak dah. Kita sembahyang Zuhur ajalah. Ya. Kita sembahyang Zuhur aja. Maka pada ketika itu, ya, kita bila kita tengok ni kita tahu hukum, maka kita pun pergi depan, kita bisiklah, imam tak boleh ni. Ya, Jumaat kalau terbatal, kita kena ulang Jumaat juga sebab waktu Zuhur panjang lagi. Kalau tak, semua orang tanggung hukum haram meninggalkan solat Jumaat. Ya. Maka pada ketika itu ada beberapa orang sini yang kata, sungguh kami duk mengaji dengan Tuan Guru Abdul Rahman sebut macam tu. Ya, kena ulang Jumaat, tak boleh ulang Zuhur. Ya. Maka tu imam pun kata, pandai sangat pergi naik jadi imam. Ya. Biar naik jadi imam dia kata. Ya. Sebab apa? Sebab tag kedua tak ada. Ya. Jadi kita pun naiklah. Ya. Baca khutbah yang paling ringkas sedunia. Ya. Baca rukun saja. Ya. Baca rukun saja. Jadi tu penting tu kita ambil tahu. Ya. Penting kita ambil tahu. Kalau Jumaat terbatal, maka yang diulang ialah Jumaat juga. Baik, saya nak masuk istikhlaf pada solat selain Jumaat. Jadi kalaulah ada dalam bab Jumaat ni ada yang nak tanya, ya, yang terkeluar tajuk nanti dulu, ya, yang nak tanya bab istikhlaf ni, silakan. Tadi tengok ada yang duk angkat tangan lah apa. Baik, teruskan kalau ada soalan boleh angkat tangan, terus bertanya. Dengan Ustaz Farhan. Assalamualaikum Ustaz. Minta maaf saya nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam.
Minta maaf saya nak tanya berkenaan dengan istikhlaf pada pertengahan khutbah. Tadi Ustaz ada cakap pengganti dia kena dengar ke semua 5 rukun ya. Dia kena dengar rukun-rukun yang telah pun disebut oleh imam. Oh, okey, minta maaf Ustaz. Saya salah faham. Terima kasih, jelas. Baik. Okay, baik. Ada yang nak bertanya lagi? Pada bab istikhlaf sahaja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ana nak tanya tentang maksud yang dikatakan para makmum telah melakukan satu rukun sahaja dalam rakaat pertama secara sendirian. Maksudnya apa tu? Maka batallah Jumaat mereka. Baik, bersendiri dalam melakukan satu rukun tu, contohnya kalaulah penggantian imam tu dalam keadaan kita katakan ya, dalam keadaan qiyam, maka waktu kosong tak ada imam kat depan tu, makmum di belakang, dia duk baca Fatihah sampai habis. Maka dia bersendirian dalam rukun. Ya. Begitulah juga contohnya makmum pergi rokok. Ya. Seorang-seorang dia. Itu bersendirian dalam rukun. Maka pada ketika itu batal Jumaat. Okey, seterusnya Ustaz Helmi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dalam solat Jumaat, khatib jemputan dan imam adalah orang tempatan. Semua berada dalam daripada awal sampai habislah khutbah. Tapi bila mana khatib membaca khutbah, imam tadi tertidur. Jadi bila khatib turun daripada mimbar, dia suruh imam tadi untuk menjadi imam solat Jumaat. Bagaimana Ustaz? Baik, kita ambil maklum bahawa yang disyaratkan pada sahnya Jumaat itu ialah 40 orang yang mendengar khutbah. Ya, 40 orang yang dengar khutbah. Dan ia termasuk dengan imam ni, yang nak jadi pengganti. Tapi yang disyaratkan dengar saja. Dia bukan disyaratkan dengar, faham, hafal, ingat, tidak. Maka kita ambil maklum bahawa orang yang tidur waktu khutbah ni, kebanyakan tidurnya itu hanyalah sekadar dipanggil nu'as. Nu'as ni hal keadaan seseorang yang matanya terpejam, tetapi telinganya masih mendengar. Ya. Oh, kita penceramah ni kita faham lah, kita ceramah ke depan ni, tengok kawan ni pejam, tapi telinga dia dengar. Bukti telinga dia dengar apa? Sebab waktu kita buat lawak dia gelak sekali. Ya. Mata pejam, tapi telinga dengar. Mata yang pejam, telinga yang dengar itu dia panggil nu'as. Situasi nu'as ni kata para ulama masih lagi dianggap sebagai ahli Jumaat yang dengar khutbah. Ya. Kecuali lah kalau dia tidur sampai berdengkur. Ya. Kemudian langsung tak dengar lah. Ya. Sampai kan orang komat pun nak kena pergi kejut dia. Itu jelas lah dia sampai dia tak dengar. Ya. Habis khutbah pun dia tak sedar. Ya. Dalam situasi yang macam tu, dia tak boleh lah naik pergi duduk ganti imam. Ya. Pergi duduk ganti jadi imam. Sebab apa? Bimbang dia tak dengar sebahagian daripada rukun khutbah. Kita ambil maklum rukun khutbah ni 5. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ittaqullah. Ya. Tiga ni wajib ada dalam khutbah pertama, wajib ada dalam khutbah yang kedua. Ya. Kemudian ya, yang berikutnya ialah lagi 2 rukun boleh ada dalam salah satu daripada 2 khutbah, iaitu baca ayat Quran dan juga satu lagi doa kepada muslimin dan muslimat. Jadi tadi saya kata saya baca khutbah yang paling ringkas tu, maksudnya apa? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah qul huwallahu ahad. Duduk. Ya, habis dah ayat khutbah pertama. Bangun pula. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah rahimakumullah. Habis khutbah. Ya, itu aja yang wajib dalam khutbah. Ya, sekadar rukun. Itulah khutbah paling ringkas. Ya. Jadi 5 inilah yang mesti didengari oleh orang yang menggantikan imam.
Dan lagi satu catatan perlu juga kita ingat, ialah dalam mazhab Maliki, siapa jadi imam, siapa yang berkhutbah, dialah yang kena jadi imam. Ya, dalam mazhab Maliki. Maka mazhab Maliki tak sah kalau orang lain khutbah, orang lain jadi imam. Maka dengan sebab itu, ya, sebagai kita katakan jalan beringat dan berhati-hati, kalaulah bukan situasi yang terdesak sangat, eloklah kita amalkan di masjid-masjid kita, siapa yang khutbah dialah yang jadi imam. Supaya meraihkan pandangan mazhab Maliki yang kata tak sah kalau orang lain khutbah, orang lain jadi imam. Wallahualam. Okay, baik, boleh teruskan Ustaz. Sebab soalan-soalan yang lain ni berkenaan dengan lain. Boleh teruskan pengajian dulu. Baik, kita sambung. Istikhlaf pada solat selain solat Jumaat. Terdapat dua keadaan pengganti, iaitu khalifah dalam perbahasan istikhlaf pada bukan solat Jumaat. Yang pertama, pengganti adalah makmum yang sudah solat ikut dengan imam. Ya, orang yang dah ikut solat dengan imam. Ya, Bilal, ya, orang-orang yang berada di belakang imam. Sebab itulah di masjid negeri dia sediakan 4 ataupun 5 sajadah dikosongkan di belakang imam tu. Untuk kita katakan itulah orang yang paling utama untuk ganti imam. Ya, di masjid negara 8. Ya, di masjid daerah 3. Masjid Qaryah paling kurang pun ada 1 ataupun 2 sejadah di belakang imam tu dikosongkan. Supaya apa? Biar orang yang duduk tu orang yang bersedia dengan hukum, orang yang tahu cara, orang yang ya layak untuk menggantikan imam. Maka pengganti adalah makmum yang sudah ikut solat bersama imam. Para makmum tidak perlu berniat ikut kepada khalifah itu selama mana mereka belum bersendirian dalam satu rukun. Memadailah dengan niat mengikut imam semasa takbiratul ihram yang lalu. Ya, maka bila yang ganti imam tu ialah orang yang dah ikut dengan imam, maka para makmum tak perlu ubah niat ikut kepada imam yang tahu. Bahkan cukup dah memada dengan niat awal ikut imam dulu. Ya. Kecuali kalau makmum tu dah bersendirian dalam satu rukun. Contohnya macam kita katakan tadi, dia pergi baca Fatihah, ataupun dia kita katakan penggantian itu berlaku dalam duduk antara 2 sujud. Imam terbatal waktu duduk antara 2 sujud. Imam kata mohon maaf saya dah batal, imam pun bangun. Maka pada waktu itu makmum tadi dia bersendirian pergi sujud. Ya. Tiba-tiba barulah ada pengganti, iaitu Bilal ganti. Maka pada ketika itu dia kena niat untuk ikut kepada imam yang baru sebab dia dah bersendirian dalam satu rukun saat dia dah terpisah daripada imam di waktu ketiadaan imam di depan. Ya. Baik, yang berikutnya, pengganti orang yang belum ikut solat bersama imam. Ya, orang yang ganti ini orang yang belum ikut solat dengan imam. Para makmum perlu berniat mengikut khalifah itu jika tertib solatnya berlainan dengan tertib solat imam yang diganti. Seperti istikhlaf pada rakaat kedua atau pada rakaat akhir. Ya, dia ganti ini di rakaat yang kedua. Imam dah rukuk, sujud, kemudian bangun rakaat kedua, imam batal. Tiba-tiba barulah masuk orang yang ganti. Ya, tuan imam dia batal, dia toleh tengok yang kat belakang ni semua muda-muda lagi, rasa macam tak berapa nak boleh ganti. Maka tuan imam pun panggil kawan yang baru masuk ni langsung ganti. Maka dia masuk tu dia baru rakaat pertama tapi dia ganti jemaah di belakang rakaat yang kedua. Ya, maka situasi yang macam ni disebabkan apa? Ada perbezaan peraturan solat. Maka hendaklah jemaah niat ikut kepada imam yang baru. Jika tertib solat pengganti itu tidak berlainan dengan tertib solat imamnya, seperti dia menggantikan imam pada rakaat pertama. Imam baru je batal, baru takbiratul ihram, tiba-tiba batal. Maka pada ketika itu imam pun panggil orang yang baru masuk walaupun dia belum takbir lagi. Ya. Tetapi peraturan solat dia dengan jemaah di belakang sama sebab masing-masing di rakaat yang pertama. Ya. Atau pada rakaat ketiga bagi solat 4 rakaat. Ya. Penggantian itu berlaku pada rakaat yang ketiga, solat yang 4 rakaat. Bermaksud orang yang baru masuk ni, dia akan sambung solat imam di rakaat yang ketiga. Maka samalah macam rakaat pertama dia, tak ada tahiyat. Ya, tak ada tahiyat. Ya.
Dan nanti bila dia duduk tahiyat awal, maka jemaah di belakang dia duduk tahiyat akhir. Sebab mereka dah cukup rakaat. Ya. Maka pada saat dia duduk tahiyat awal, jemaah duduk tahiyat akhir. Maka saat dia bangun berdiri untuk menyempurnakan lagi 2 rakaat, maka sunat dia turun tekan tapak tangan dia ni, tunjuk kepada jemaah ya ke belakang supaya jemaah menunggu ataupun jemaah mufaraqah. Ya, jemaah menunggu atau jemaah mufaraqah dibolehkan. Tunggu lebih afdal, ya, mufaraqah dibolehkan. Maka para makmum tidak perlu mengubah niat untuk mengikut khalifah itu sebab peraturan solat sama. Ya, peraturan solat ini pada duduk tasyahud tu, ya, sama. Baik. Tata cara penggantian imam. Ya, tata cara penggantian imam. Tadi kita dah sebut dah, apabila dengan tuan imam ya batal, tuan imam sendiri sedar. Ya, itu mudah, tuan imam pun pusing ke belakang, ambil klip mikrofon, pasang pada Bilal. Ya, maka tuan imam pun boleh cakap aja. Ya, minta Bilal gantikan. Ya, jangan Bilal pula bercakap. Baiklah, Bilal batal kalau dia cakap. Ya, imam yang dah batal boleh bercakap. Ya, maka selesai masalah. Begitu juga kalau dengan kita katakan pada tubuh tuan imam ada najis, maka jemaah yang langkah ke depan, subhanallah, sentuh tuan imam. Ya, nak maklumkan dia, ya, ambil alih. Maka selesai juga kalau tuan imam faham. Kalau tak ada berebut situ, ya, kalau tak ada berebut situ lah. Sebab saya pernah jumpa satu masjid, imam tumbuk Bilal. Ya, saya tak tahu kih ni tuan-tuan. Saya pergi mengajak macam biasa aja. Tiba-tiba selepas kita mukadimah aja langsung datang jemaah angkat tangan. Ustaz, malam ni minta Ustaz ulas dulu. Ya, bagi jawapan dulu. Kami semua nak tahu ni jawapan ni. Ya, kita tak tahu kata jadi kat masjid tu. Ya, kita pun jawablah. Ya, di mana masya-Allah, ya, Tuan Bilal, ya, Tuan Bilal ni dia tengok pada pakaian imam tu ada najis. Maka dia pun bergerak ke depan macam kita duduk ngajak lah. Ya, subhanallah, ya. Dan sentuh imam. Imam ni tak perhati. Ya, dia tak peduli. Dia duduk jadi imam situ juga. Allahu Akbar. Jadi ada 2 imam. Jemaah lebih keliru lagi lah bila ada 2 imam ni. Kawan ni pakai mikrofon pula. Kawan ni tak pakai mikrofon. Ya. Ya, kemudian bila dia takbir rokok, ya, kawan belakang ni pun takbir rokok. Ya, kawan belakang i'tidal. Ya, kemudian dia i'tidal aja, pusing belakang, tumbuk Bilal. Kalau aku jadi imam je selalu salah, kata dia. Ya, rupanya dah ada, ya, dah ada kita katakan, ya, bibit-bibit, ya, tak berapa baik dah, ya, antara 2 ni. Ya, ini sebagai nasihat lah, kalau boleh kita janganlah buat perangai yang macam tu. Ya, baik. Jadi praktisnya macam tu. Bila hal keadaan dengan tuan imam ni yang menanggung najis, maka makmum ke depan. Yang berikutnya ialah penggantian. Ya, penggantian imam itu juga, ya, penggantian imam itu juga berlaku bukan hanya dalam keadaan qiyam. Kadang-kadang tuan imam batal waktu sujud. Ya. Tuan imam batal waktu sujud. Imam kalau batal waktu sujud, jangan duk bangun pelan-pelan keluar pada masjid pula. Jemaah dah tunggu. Ya. Punya lama orang dah tunggu. Ya, seorang tak tahan tunggu lama, dia bangun. Imam dah tak ada, kata dia. Masya Allah. Ya, imam dah tak ada ke depan. Jadi hendaklah tuan imam maklumkan. Astagfirullah, mohon maaf saya dah batal. Minta Bilal gantikan. Bilal nak ganti macam mana ni? Dalam keadaan dia juga sedang sujud. Ya, minta Bilal gantikan. Jangan Bilal mentang-mentang imam kata minta Bilal gantikan, dia pun merangkak pelan-pelan ke depan. Ya, merangkak batas. Ya, merangkak batas sembahyang. Maka hendaklah dia gantikan imam di tempat dia. Allahu Akbar, bangun duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud semula. Allahu Akbar, tegak berdiri, baru bergerak ke depan. Ya, barulah bergerak ke depan. Itu praktisnya kalau kita menggantikan imam, bukan pada situasi qiyam. Kalau situasi qiyam, kita langsung langkah ke depan. Tapi kalau bukan situasi qiyam, maka ya, bergerak ke depan tu selepas kita dah pun, ya, tegak berdiri, baru kita bergerak ke depan. Ya, teruskan saja menggantikan imam pada kedudukan kita. Kalaulah ditakdirkan, Masya Allah, ya,
Penggantian tu pada sujud akhir sembahyang, imam terkentut. Ya, maksudnya bangun aja langsung duduk tahiyat akhir. Maka pengganti tadi tu langsung ajalah. Ya, langsung ajalah ganti. Ya, walaupun dia berada sebaris dengan jemaah yang lain. Ya, ini satu-satunya situasi dan keadaan di mana imam dan makmum berada sebaris, iaitu di saat pengganti imam sudah tidak mendapat qiyam ya di dalam solat. Baik. Catatan tambahan ya, halaman 79. Tidak harus seorang imam melantik penggantinya sebelum dia keluar daripada menjadi imam. Ya, sebelum dia tarik diri daripada menjadi imam ataupun sebelum dia berhenti daripada solat. Ya, dia tarik diri daripada jadi imam, contohnya macam tadi, dia terbatuk sampai dia tak boleh nak teruskan, maka boleh jadikan tepi bagi orang lain. Ya, bagi orang lain. Dia bukan batal pun, tapi dia pelawar orang lain untuk jadi imam. Ataupun dia ni Masya Allah baca sujud sajadah pagi Jumaat, tiba-tiba masuk ke Yasin, makin pergi makin Yasin, makin pergi makin Yasin. Ya, jemaah kata sudah dah kita hari ni lambat dah, imam baca Yasin pula. Ya, kawan kat belakang ni mahir, duk tegur dia pun tak jalan juga. Dia duk tegur dia pun dia pergi ke Yasin juga. Maka akhirnya dia ke tepi, tunjukkan tangan dia ni ya ke tempat imam. Ya, tunjuk tangan ni ke tempat imam. Maksudnya bila dia berganjak ke tepi, tunjuk tangan dia tempat imam, itu tandanya dia minta orang yang duk tegur dia tu naiklah, tegur sangat. Ya, silakan. Ya, maka dari segi hukum boleh. Ya, dari segi hukum boleh dia bagi orang lain, bagi laluan pada orang lain tu ya naik jadi imam. Hendaklah khalifah yang dilantik dari kalangan mereka yang memenuhi syarat kelayakan imam. Jika berlaku pelantikan khalifah itu dari mereka yang tak layak jadi imam, maka solat para makmum tidak terbatal melainkan jika mereka mengikutnya, kerana penggantiannya itu tidak dikira selama mana mereka tidak mengikut. Contohnya perempuan pergi ganti lelaki jadi imam. Ya, maka pada ketika itu ya, solat para jemaah di belakang masih sah selama mana mereka tak ikut pengganti itu. Tapi kalaulah tahu dah perempuan yang naik jadi imam mereka ikut juga, maka batal sembahyang. Ya. Baik, yang berikutnya, istikhlaf dilakukan dengan segera, iaitu sebaik saja batal solat imam yang pertama dan sebelum makmum bersendirian melakukan rukun qauli maupun fi'li, atau belum lagi berlalu masa yang boleh dilakukan rukun di dalamnya, maka sewajarnya pengganti itu daripada mereka yang berada dekat dengan imam, terutamanya yang berdiri di saf pertama di belakang imam. Inilah orang yang terbaik untuk jadi pengganti. Seorang pengganti apabila terbatal solatnya, maka orang yang ketiga akan menggantikannya. Dan jika dia pun keluar daripada menjadi imam, maka tampil pula orang keempat menggantikannya. Demikianlah seterusnya. Kalau berlaku penggantian 2-3 orang pun tak ada masalah. Ya, ikut tertib dan peraturan dia aja. Jika imam pertama berwudu semula setelah keluar daripada solatnya dan diganti oleh khalifah, kemudian dia masuk solat mengikut khalifah itu, tiba-tiba khalifah itu pula terbatal, lalu imam pertama tadi menggantikan menjadi imam pula, maka hukumnya adalah harus. Ini semua penggantian dalam selain solat Jumaat. Baik, jika istikhlaf berlaku sewaktu imam sedang membaca Fatihah, maka penggantinya wajib menyambung bacaan Fatihah imam yang diganti dengan sempurna. Kemudian barulah dia membaca Fatihah dirinya jika belum lagi dibaca. Ini juga perlu kita ingat. Tuan imam baru baca 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba tuan imam terbatal. Imam pun pusing ke belakang, pasang mic dekat Bilal, gantikan saya. Maka Bilal hendaklah langsung sambung. Maliki yaumiddin, baca sampai habis. Kemudian bila amin, jemaah kat belakang pun duk baca Fatihah, dia pun baca Fatihah juga untuk diri dia sendiri. Dia juga baca Fatihah untuk diri dia sendiri. Dia tak boleh mulakan daripada awal baca imam. Dia tak boleh mula daripada awal baca Fatihah. Imam dah baca 2 ayat, tiba-tiba imam batal. Ya, khalifah ni dia kena sambung. Itu baru dinamakan khalifah, orang yang mengganti dan menyambung. Tetapi kalaulah dengan dia
pergi ulang balik baca Fatihah pada awal. Maka pada ketika itu makmum yang ada di belakang semuanya kena ubah niat ikut kepada imam yang baru. Sebab apa? Sebab dia tu bukan khalifah, kerana dia tak sambung apa yang imam tinggal. Sebab dia tak sambung apa yang imam tinggal, maka dia dianggap bukan khalifah. Dia adalah imam yang kedua. Maka hendaklah para jemaah ubah niat ikut kepada imam yang baru. Baik, pada halaman 90. Halaman 80. Pengganti yang masbuk diwajibkan menjaga peraturan solat imam yang digantinya supaya solat itu berlaku menurut peraturan solat para jemaah. Maka hendaklah dia lakukan apa yang dilakukan oleh imam yang diganti. Apabila dia solat 1 rakaat bersama mereka, yakni makmum dalam solat subuh, hendaklah dia membaca kunut untuk mereka. Jika rakaat itu rakaat kedua bagi imam yang digantinya. Orang yang bertindak menggantikan ni, dia kena ikut peraturan solat tuan imam, bukan ikut peraturan solat dia sendiri. Maka kalaulah sepatutnya para jemaah baca doa kunut, dia juga kena baca kunut. Kalau sepatutnya para jemaah duduk tahiyat awal, dia juga kena duduk tahiyat awal. Kerana dia berperanan menyambung apa yang ditinggalkan oleh tuan imam. Pengganti yang masbuk juga dikehendaki membaca tasyahud bersama makmum, dan setelah selesai membaca tasyahud, barulah dia bangun meneruskan solatnya sambil memberi isyarat kepada makmum agar mereka membuat pilihan sama ada hendak niat mufaraqah atau menunggu untuk memberi salam bersama dengannya. Inilah yang afdal jika masa masih banyak, tetapi jika waktu sudah sempit dan ditakuti akan berakhir waktu disebabkan menunggu imam, maka wajib ketika itu makmum niat mufaraqah daripada imamnya. Baik, itulah lebih kurangnya istikhlaf ni. Mungkin ada soalan dan sebagainya, jadi kita buka untuk soalan. Silakan. Baik, teruskan Ustaz Muhammad Fitri, ada angkat tangan tu. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya berkenaan dengan istikhlaf sewaktu imam sedang membaca Al-Fatihah. Ya. Ustaz kata tadi yang khalifah tu kena sambung apa yang imam tinggal. Ya. Adakah ini khilaf ataupun memang pendapat? Sebab ada saya dengar pendapat yang lain mengatakan pengganti tu kena ulang balik bacaan Al-Fatihah imam. Mohon penjelasan Ustaz. Setakat yang kita duk mengaji ni macam tu lah. Setakat yang duk mengaji ni, kalau dia ulang, kalau dia ulang daripada awal, maka para jemaah di belakang wajib tukar niat ikut kepada dia, sebab dia bukan khalifah, dia hanyalah imam yang kedua. Tetapi kalaulah dia menyambung, barulah dia jadi khalifah. Jadi itulah yang ada dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Maka saya tak pastilah kalau ada pandangan yang kedua macam yang Ustaz tanya tu. Kalau lah kata dia ulang balik pada awal pun, bermaksud ulang balik daripada awal tu, jemaah di belakang disyaratkan ubah niat. Wallahu a'lam. Setakat yang kita duk mengaji ni, saya belajar dengan beberapa orang guru ni, memang macam tu. Kena terus sambung saja, kemudian waktu selepas amin, barulah dia baca Fatihah untuk diri dia sendiri. Sama macam mana jemaah di belakang juga baca Fatihah. Wallahu a'lam. Jadi kalau Ustaz kata pernah dengar tu, maksudnya bolehlah tolong carikan kitab mana ke apa, nanti kita muzakarahkan lah. Kalau ada bagus juga. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan soalan tu tadi menjawab sekaligus soalan daripada Nizairi Muhammad Sabran daripada Facebook. Saya harap Cik Nizairi pun ambil maklum jawapan tadi. Dan boleh teruskan soalan lagi ke Ustaz? Ustaz nak teruskan bacaan? Soalannya? Soalan di Facebook ni saya bacakan, jika Bilal atau jemaah di belakang imam tak reti atau tak tahu cara untuk mengganti imam, adakah boleh makmum lain dari mana-mana saf menggantikan? Macam mana? Jika Bilal ataupun jemaah di belakang imam tak reti ataupun tak tahu cara untuk menggantikan imam tersebut,
adakah boleh makmum yang lain daripada mana-mana saf menggantikan? Boleh Yang di ganti, belakang. tapi itulah, tapi dia perlu bergerak ke depan lah. Kalau dia ganti di tempat dia saja di belakang tak boleh. Mestilah bergerak ke depan. Maka kalaulah berlaku selang waktu yang lama ketiadaan imam tadi itu, maka pada ketika itu makmum-makmum sudah dianggap bersendirian. Dan pada ketika itu teruskanlah solat secara sendirian. Okey, baik. Dan soalan tu juga menjawab jawapan Ustaz tu terus menjawab soalan daripada Ustaz di komen ni. Ni yang bertanya, ada yang teruskan bertanya, siapa tu? Teruskan soalan. Jika dalam tahiyat akhir imam batal sembahyang, macam mana pengganti nak diganti ketika tahiyat akhir? Imam batal sembahyang, jadi nak mengganti macam mana? Pada tahiyat akhir ya. Baik, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi itu, praktisnya sama saja. Macam praktis menggantikan imam pada keadaan selain daripada qiyam. Iaitu orang yang menggantikan imam itu langsung saja menggantikan imam di tempat dia. Ya, sebagaimana ada pada muka surat yang ke-79 ayat di mana dia tak perlu bergerak ke hadapan waktu mengganti imam. Ini pada muka surat 78 tu. Jika penggantian berlaku pada keadaan duduk atau sujud, pengganti tidak wajib bergerak ke hadapan. Hanya menyambung tugas imam sehinggalah qiyam baru bergerak ke depan. Kalaulah dah tak ada dah qiyam, maksudnya dah tahiyat akhir dah, ganti di tempat dia aja, kemudian langsung beri salam. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih. Okey, satu lagi soalan Ustaz daripada Facebook ni. Soalannya, semasa Sayyidina Abu Bakar meminta Nabi tampil menggantikannya, adakah Nabi dalam keadaan masbuk? Kalau Nabi dalam keadaan masbuk, masuk rakaat kedua kemudian diminta jadi imam, persoalannya boleh ke? Bolehlah. Persoalannya boleh. Memang dalam riwayat Al-Bukhari itu menyebutkan dia Abu Bakar dah pun imam satu rakaat, baru Nabi kita keluar solat subuh. Maka pada ketika itu Nabi kita menyambung lagi satu rakaat. Kemudian apabila selesai baginda duduk tasyahud, pada kadar duduk tasyahud barulah Nabi kita bangun menyempurnakan lagi satu rakaat. Nabi kita turunkan tangan isyarat kepada para sahabat supaya menunggu. Sebab baginda telah para jamaah dah cukup rakaat, baginda belum cukup rakaat. Okey, baik, jelas. Ustaz nak teruskan bacaan ke ataupun soalan-soalan berkenaan istikhlaf dah habis ni? Ada soalan kita tengok sikit pada catatan belakang tu adab dan kesempurnaan solat berjamaah. Tapi kita taklah sebut semua, kita tak sebut semua. Saya cuma nak sebut beberapa perkara aja. Yang pertama ialah azan. Azan ni ialah azan adalah hak waktu. Azan adalah hak solat berjamaah. Azan bukan hak waktu, tapi azan ni hak solat berjamaah. Maka setiap kali kita nak solat berjamaah, walaupun azan adalah hak solat, azan adalah hak solat fardu. Setiap kali kita nak solat fardu, sama ada berjamaah ataupun tidak, sunat kita lakukan azan. Sebab azan ni hak solat fardu. Maka apabila kita faham bahawa azan ni hak solat fardu, tidaklah semestinya kita mesti azan tepat waktu langsung azan. Contohnya seperti kalau maghrib tu memanglah biasa kita tak ada kuliah, tak ada apa, tepatlah waktu. Tapi contohnya kalau Isyak ada kuliah, penceramah pula dia tak bagi laluan untuk azan. Ada setengah penceramah, alhamdulillah kalau saya suka bagi laluan untuk azan, saya boleh rehat kejap. Tapi ada penceramah dia tak bagi laluan. Kalau dia bagi laluan tapi dia takut mood ceramah dia tu hilang. Maka pada ketika itu walaupun selesai ceramah, dah agak kita katakan berganjak daripada waktu yang sebenar, masih lagi boleh azan. Sebab azan ni hak solat fardu. Sebab itulah Nabi kita pesan Abu Sa'id Al-Khudri, azan walaupun dia seorang-seorang mengembala kambing, Nabi suruh azan. Kalau azan ni hak solat berjamaah, pastilah Abu Sa'id dah tak payah azan sebab dia solat seorang-seorang. Begitu juga Nabi kita suruh Sayyidina Bilal azan
waktu baginda dan para sahabat melakukan qada sembahyang subuh pada waktu duha. Kalau dikatakan azan hak waktu, dah tak ada waktu dah. Duha dah pun. Tapi Nabi suruh Bilal azan. Itu menunjukkan kepada kita bahawa azan itu hak solat fardu. Baik. Yang berikutnya ialah iqamat. Iqamat ni adalah hak imam. Iqamat adalah hak imam. Kena faham ni. Iqamat bukan hak jam digital. Ini tengok jam digital lagi 3 minit iqamat. Ya. Elok tet habis aja waktu jam digital pakat bangun berdiri belakang. Ya. Bilal lambat sikit apa ni? Iqamat lah. Dah habis waktu dah ni. Ya. Tidak. Iqamat hak imam. Iqamat adalah hak imam. Sebab itulah Sayyidina Bilal akan berdiri depan pintu rumah Rasulullah, tanya, "Ya Rasulullah, dah masuk waktu, dah boleh qamat belum?" Nabi kita setuju, baru Bilal qamat. Ya, Nabi kita tak ada di Madinah. Bilal cari Abu Bakar, boleh jadi imam tak? Ya, barulah Bilal qamat. Sebab apa? Iqamat adalah hak imam. Iqamat bukan hak jemaah. Iqamat bukan hak Bilal. Iqamat hak imam. Jangan Bilal tiba-tiba aja langsung qamat, imam entah mana-mana lagi. Ya, dah qamat dah barulah pakai duk berdiri, duk toleh tengok cari sana sini. Imam tak sampai lagi. Ya, makruh berbuat demikian. Ya, pastikan imam dah izin baru kita qamat. Sebab iqamat itu hak imam. Ya, iqamat adalah hak imam. Tengok pada halaman 83 tu ya. Ada tu saya tulis tu. Waktu iqamat bagi solat berjamaah ialah setelah mendapat keizinan imam walaupun dengan isyarat. Ya. Jadi itu di antara inilah. Yang berikutnya ialah tempat-tempat yang tak ada imam tetap. Ya. Sebelum kita nak qamat, cari orang yang bersedia jadi imam dulu. Barulah kita qamat. Jangan kita dah qamat kemudian baru sibuk nak tanya boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam tak? Boleh jadi imam tak? Ya, jangan macam tu. Makruh berbuat demikian. Ya, cari orang yang boleh jadi imam dulu, kemudian barulah qamat. Ya, itu peraturan yang sepatutnya. Baik, yang berikutnya ialah pada halaman 94 tu, keutamaan imam rawatib. Ya, hak menjadi imam ni merupakan hak imam rawatib, lantikan daripada lantikan daripada sultan ataupun lantikan daripada wakil sultan. Maka walaupun kita qari ke, kita baca sedap macam mana pun, tapi kalau dengan imam lantikan ada, maka pada ketika itu yang afdal jadi imam ialah dia. Ya, yang afdal jadi imam. Lainlah kalau dia izinkan. Ya, kalau dia izinkan kita jadi imam, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalaulah tuan imam ni terkenal, dia tak benarkan orang lain. Ya, dia tak benarkan orang lain jadi imam. Ya, dia ni komitmen sungguh sebab dia rasa tauliah ni sultan yang bagi. Tauliah imam ni sultan yang bagi. Jadi dia pergi mana pun waktu sembahyang dia balik jadi imam. Ya, dan dia tak pernah bagi orang lain untuk jadi imam. Maka pada ketika itu Imam Nawawi kata, tak boleh kita tampilkan orang lain jadi imam. Kena kita pergi panggil dia dulu. Ya, pergi cari dia dulu, pergi panggil dulu. Kalau dengan dia tak ada, barulah boleh ya, orang lain jadi imam. Itu pun kalau bimbang juga jadi fitnah, tiba-tiba dia sampai dia marah, maka pada ketika itu, kata Imam Nawawi, solat seorang-seorang dulu. Nanti bila dia datang, barulah buat solat berjamaah. Buat solat ulangan. Ya, sampai macam tu hak imam, ya, hak imam rawatib. Ya, sampai macam tu hak imam rawatib. Baik, yang berikutnya muka surat 97. Ya, antara adab dan etika berjamaah juga ialah utamakan mereka yang layak jadi khalifah pengganti imam berada di saf hadapan berdekatan dengan imam. Ya, maka dengan sebab itulah salah satu daripada perkara sunat
Yang perlu dilakukan oleh tuan-tuan imam ialah tuan-tuan imam menoleh melihat kepada jemaah waktu sebelum imam ayat takbiratul ihram. Imam waktu nak susun saf tu, sunat imam toleh tengok ke jemaah. Imam dah dapat pahala merapikan saf dengan tuan imam jerit saf. Dah dapat dah pahala. Ya, mengingatkan jemaah untuk buat saf. Ya, merapikan saf. Tetapi kesempurnaan pada tuntutan sunat bagi tuan imam, kata para ulama, imam toleh melihat kepada jemaah. Sebagaimana praktis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Khulafa Ar-Rashidin. Mereka yang berpusing melihat kepada jemaah. Ya, hikmah kita toleh tengok pada jemaah ni, yang pertama kita sendiri dapat tengok saf dah sempurna. Kerana makruh takbiratul ihram imam sebelum saf sempurna. Ya, sebelum saf sempurna. Yang kedua ialah kita juga dapat melihat keseimbangan saf. Saf kiri dan kanan tu seimbang. Ada orang dia faham masuk kanan afdal. Seorang datang masuk kanan, seorang datang masuk kanan, seorang datang masuk kanan, kiri kosong. Maka makruh situasi yang macam tu. Dalam Aunul Ma'bud syarah kepada Sunan Abi Daud, ya, dalam satu riwayat hadis, ya, Nabi kita katakan wasitul imam, pastikan imam di tengah-tengah saf. Maksudnya kiri kanan seimbang. Maka tuan imam boleh parti sendiri. Itu hikmah dia tulis ke belakang. Yang berikutnya tuan imam juga dapat kenal pasti yang ada di belakang dia tu orang yang layak jadi imam ataupun tak layak. Kalaulah dengan tuan imam tengok yang ada di belakang dia tu tak layak jadi imam, ya, ataupun dibimbangi tak boleh nak ganti dia, maka imam boleh saja minta, ya, digantikan. Bang, minta abang pergi ke tempat imam dua minta datang sini, sebab imam dua datang lambat, duduk jauh sikit, ya, boleh, ya, minta diganti. Ya, sebagaimana yang kita sebut pada halaman 97 ni, jika yang berdiri di saf pertama di belakang imam seorang yang jahil atau tidak layak mengganti imam, maka boleh meminta orang yang layak menggantikan tempatnya. Yang aula jangan dipindahkan makmum yang awal itu ke belakang, tetapi memanggil orang yang layak di saf yang sama ke belakang imam dan makmum itu menggantikan tempatnya. Maksudnya kita tak ambil hak dia sampai kita tolak dia ke belakang. Cuma kita pindahkan tempat saja. Ya, dia masih di saf yang pertama. Ya, pindah tempat tu untuk maslahah, ya, solat orang ramai. Itulah, ya, lebih kurangnya yang dapat kita sebut pada malam ni. Ya, saya mohon maaflah kalau ada, ya, dalam perbahasan ni, ya, tidak kita katakan tak menyeluruh dan sebagainya. Ya, paling kurang tidak pun kita dah cover lah beberapa tajuk yang besar-besar berkenaan dengan solat berjamaah. Jadi, ya, kalau ada lagi yang baca-baca tak dapat memahami apa tu teks buku dan sebagainya, biasanya, ya, kawan-kawan yang nak tanya ni dia akan ambil gambar, dia hantar kepada saya dalam bentuk WhatsApp, nanti saya akan huraikanlah, ya, buat rakaman suara insya-Allah. Itu biasanya lah kalau berlaku. Wallahualam. Ada lagi kan nak tanya? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Ada yang berangkat tangan tu, Ustaz Abdul Rahman, silakan. Terus soalan Ustaz Abdul Rahman. Terus soalan Ustaz. Macam di masjid saya, pada waktu kuliah, jadi waktu kuliah tu maghrib tu kita tak buat solat sunat lah, maknanya kita terus lepas azan maghrib tu kita terus kamat untuk sembahyang maghrib. Jadi ada ketika imam tu datang lambat kan, jadi Bilal yang kamat tu dia akan jadi imam. Jadi bagaimana situasi tu? Adakah dibolehkan ataupun macam mana yang terbaik lah? Okay, terima kasih. Baik, kita ambil maklum bahawa hak imam tu ialah hak imam rawatib, ya. Lainlah kalau dengan kita katakan dah jadi, kita katakan kebiasaannya, kalau orang lain naik jadi imam pun imam tak kisah. Ya, hatta dengan kehadiran dia pun dia selalu pelawah ustaz-ustaz jadi imam. Ya, anak-anak qaryah yang tahfiz, ya, jadi imam, ya, contohnya.
maka dengan ketiadaan dia tu bolehlah orang lain langsung menggantikan tempat dia. Disebabkan apa? Waktu dia ada pun dia restu dan redha orang lain ganti. Tapi kalaulah tuan imam tu memang orang yang tak nak orang lain ganti dia, maka pada ketika itu tak boleh. Macam yang saya sebut qaul Imam Nawawi tadi. Ya, hukumnya tak boleh menggantikan tempat dia, ya, seolah-olah merampas tempat dia, ya, yang kalau ya boleh menyebabkan dia berlaku kita katakan haram mengambil hak dia. Baik. Jadi kena tengok keadaan tu lah, ya, kena tengok keadaan tu. Kalau dengan tuan imam tu dia memang restu aja, kalau orang lain naik ganti pun ya boleh saja. Yang kedua, perlu juga kita ambil maklum bahawa ya perlu kita ambil maklum juga ya makruh orang yang azan dia yang azan dia juga yang jadi imam, hukum dia makruh. Lainlah kalau memang dah tak ada sangat orang lain. Ya, kalau ada aja jemaah lain yang boleh jadi imam, maka hendaklah orang lain jadi imam. Itu ya praktisnya. Wallahu a'lam. Baik, seterusnya soalan di Facebook, bolehkah bergerak ke hadapan ketika qiyam i'tidal? Boleh, ya, boleh aja. Cuma jangan lama sampai sama macam qiyam baca Fatihah. Sebab apa? Yang i'tidal ni rukun yang pendek. Okey, baik, seterusnya soalan di Zoom, bacaan yang afdal bagi iqamah bagaimana? Sama ada sambung bagi dua-dua bacaan ataupun diwakafkan pada setiap satu? Baca sambung. Baca sambung. Okey, baik. Ini soalan, maaf Ustaz terkeluar tajuk, jika tidak keberatan mohon diijazah kitab kita malam ni dan kita dengan Ustaz. Itu nanti tengok di akhir macam mana Ustaz ya. Kemudian soalan yang lain, apakah okey, sekiranya imam batal dalam solat Jumaat, perlukah diulang seluruh solat Jumaat tersebut ataupun memulai ulang solat sahaja? Macam mana? Minta ulang soalan? Sekiranya imam batal dalam solat Jumaat, perlukah diulang keseluruhan solat Jumaat tersebut ataupun memulai ulang solatnya sahaja? Baik. Sekiranya imam batal, ya, kalau imam batal boleh lagi kita katakan ada pengganti. Ya, ada pengganti. Ya, kalaulah imam batal. Tetapi ya, kalaulah kita katakan selepas selesai solat barulah kita contohnya kita tengok pada tubuh imam ada najis, ya, maka pada ketika itu solat tadi tak sah, ya, disebabkan najis yang ada pada tubuh imam yang jelas kelihatan, maka wajib diulang semula. Kalaulah soalan tu maksudnya macam tu, ya, maka wajiblah diulang semula. Maka pengulangan itu hendaklah bermula daripada khutbah, bukan ulang solat saja. Ya, sembahyang Jumaat ni bila dia terbatal maka pengulangannya daripada khutbah. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya soalan saya, semasa dalam PKP yang sebelum ini ada solat Jumaat didirikan seramai 11 orang sahaja. Soalannya daripada mazhab mana datangnya hukum solat Jumaat ini tak sampai 40 jemaah? Mohon Ustaz bagi pencerahan. Macam mana berapa orang? 11 orang. Kita ambil maklum bahawa dalam mazhab Hanafi, ya, 3 orang pun dah boleh sembahyang Jumaat, ya, dalam mazhab Hanafi. Maka apabila pihak berkuasa kita mengangkat hukum, ya, mengangkat pandangan mazhab lain untuk praktis dalam satu-satu keadaan, maka ia menjadi seolah-olah mazhab umum bagi orang, ya, bagi masyarakat. Maka ya, dalam situasi hari itu contohnya macam Negeri Sembilan dia ambil 12 kerana supaya masih lagi sedari dalam mazhab, ya, dalam mazhab Syafi'i, kerana pandangan Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa 12 sudah cukup, ya, untuk syarat sah Jumaat, hanya sekadar 12 orang. Maka bila buat 12 orang bermaksud masih lagi dalam ruang lingkup, ya, mazhab Syafi'i sendiri, iaitu pandangan ya, tersendiri Imam Ibn Hajar daripada Asy-Syafi'iyah. Tetapi kalau kurang daripada 12, ya, maka kebanyakan ya, tempat-tempat yang melakukannya tu, ya, bila kita rujuk balik pada ya, jabatan-jabatan mufti kita pun, ya, semuanya mengangkat pandangan mazhab Hanafi. Wallahu a'lam.
Baik, seterusnya selepas selesai khatib membaca khutbah, khatib minum dulu sebelum takbiratul ihram. Sah ke solat Jumaat itu? Sah ya, minum tak ada masalah ya. Sah saja. Okey. Bahkan kalau dia terbatuk waktu dia tengah khutbah pun dia berhenti minum sekejap kemudian sambung pun sah ya. Tu dah ada tu, jawapan tu dah ada dalam channel Telegram saya tu. Ya, dah ada dah. Berkenaan dengan minum tengah khutbah. Ada saya sharekan tadi channel Telegram tu. Baik, seterusnya seseorang yang selepas takbiratul ihram terus membaca ta'awuz dan bismillah. Adakah ia masih sunat lagi membaca doa iftitah? Sudah tidak sunat. Sudah tidak sunat kalaulah dia dah baca auzubillah dan bismillah. Iftitah ni ialah doa yang dilakukan langsung selepas takbiratul ihram dan dia ada waktu dia. Maka bila dah tamat waktunya sudah tidak sunat lagi. Allah. Okey, baik. Sikit lagi soalan. Apakah hukumnya jika makmum yang menggantikan imam yang batal masa rakaat kedua dalam solat Isyak sedangkan makmum tidak cukup rakaat? Apakah hukumnya jika makmum menggantikan imam yang batal pada masa rakaat kedua dalam solat Isyak sedangkan makmum tersebut tidak cukup rakaat? Bermaksud makmum itu belum lagi dapat satu rakaat dengan imam ya. Gambaran dia ialah tuan imam bangun ke rakaat yang kedua ya. Selepas sujud rakaat pertama, tuan imam bangun ke rakaat yang kedua. Mungkinlah ni yang saya faham. Saya kena jawab ikut yang saya faham ya. Maka saya taswir balik apa yang saya faham dulu. Ya. Kalau betul lah soalan tu. Ya, kalau macam saya faham. Ya, dia ni orang yang baru sampai. Tuan imamnya pula dah pun satu rakaat. Waktu imam bangun ke rakaat yang kedua, tuan imam batal. Ya, tuan imam batal. Maka pada ketika itu tuan imam panggil dia, ya, ganti jadi imam. Dia pun datang takbir Allahu Akbar langsung ya, niat solat dan niat imamah, niat jadi imam. Maka pada ketika itu, ketika mana ya, imam bagi tahu ya, ni sambung ni saya di rakaat kedua ni ya, nanti ada tahiyat awal. Contohnya lah, imam bagi tahu saya siaplah. Ya, maka dia pun takbir Allahu Akbar langsung gantikan imam. Maka ketika mana ya duduk tahiyat, hendaklah dia duduk tahiyat ya. Sebab apa? Dia khalifah yang menggantikan imam. Maka hendaklah dia meraihkan peraturan solat para jemaah di belakang dia. Ya, dia kena duduk kadar masa. Macam Nabi kita SAW duduk kadar masa membaca tahiyat akhir, kemudian baru Nabi kita bangun dan bagi isyarat kepada para jemaah kerana baginda belum cukup rakaat. Ya. Maka begitulah juga orang yang baru masuk tadi itu, ya, dia hendaklah duduk tahiyat awal, meraihkan peraturan solat jemaah, bangun balik, ya, kemudian sampailah juga cukup 4 rakaat, duduk tahiyat akhir, ya, pada kadar masa membaca tahiyat, kemudian barulah dia bangun dan bagi isyarat kepada jemaah sama ada menunggu ataupun mufaraqah. Wallahu a'lam. Okey. Baik, satu dua soalan lagi insya-Allah. Apakah ada keutamaan bagi memilih imam yang sudah berkahwin ataupun belum berkahwin? Baik, yang jelasnya disebut di dalam hadis Nabi SAW, ya ummul qauma akbaruhum. Ya, yang menjadi imam kepada suatu kaum itu ialah orang yang lebih tua. Ya, dan ulama juga menyebutkan bahawa hadis yang lain, ya, seseorang yang berkahwin itu telah pun menyempurnakan ya agama dia, manakala orang yang tak kahwin ni belum sempurna ya kita katakan ya agama dia. Maka di situlah ya adanya aula ya orang yang berkahwin ya jadi imam. Wallahu a'lam. Baik, soalan terakhir dah insya-Allah. Sekiranya imam itu pengsan dalam solat Jumaat, adakah solat perlu diteruskan ataupun menguruskan imam yang pengsan itu? Baik, ya, kalaulah berlaku imam pengsan, ya, ni betul-betul berlaku, ya, betul-betul berlaku di suatu tempat, ya, imam pengsan. Imam baru baca 3 ayat surah Fatihah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, tiba-tiba jatuh pengsan. Maka pada ketika itu hendaklah ya beberapa orang yang hampir dengan imam batalkan sembahyang, ya, beri bantuan kecemasan. Hanya beberapa orang ikut keperluan, ya,
Bukan 200 jemaah yang ada pakai batai semua. Ya. Sebab orang lain tu haram membatalkan sembahyang tanpa kita katakan sebab. Ya. Orang yang 3-4 orang batalkan sembahyang ni harus sebab apa? Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Ya, perkara darurat itu mengharuskan apa yang ditegah. Asalnya sengaja batal solat haram. Tetapi disebabkan ya ada keperluan, maka dia batalkan ya, kerana nak beri bantuan ke kecemasan pada imam. Usunglah imam ke tepi, maka yang baki sembahyang tu hendaklah teruskan. Ya, tampillah seorang menggantikan kedudukan imam. Ya, jadi ada satu tempat tu jadi sungguh macam tu. Saya tanya macam mana? Dia orang kata 200 orang semua batalkan sembahyang. Ustaz, tinggal Ustaz Wan seorang aja. Ya, Ustaz Wan seorang aja sembahyang. Tak lain semua batalkan sembahyang. Ya, datang imam kedua pun buat umuman kita sembahyang lain. Ya. Jadi itu di antara kita katakan inilah mungkinlah juga sebab panik dan sebagainya. Tetapi itulah ya, dari segi hukum sebenarnya haram membatalkan solat ya, kecuali pada saat-saat keperluan. Maka keperluan nak usung seorang imam bukan 200 orang. Ya, mungkin 5 orang sudah cukup dah. Ya, kalau 200 orang batal pun ya 195 tu buat sibuk ajalah. Ya, yang boleh tolong betul tu dah 5 orang aja. Maka yang lebih tu hukum dia haram membatalkan sembahyang. Wajib solat Jumaat tu diteruskan dengan ada seorang pengganti. Siapa-siapa pun yang dah ikut takbiratul ihram dengan tuan imam dia boleh ganti sebab dia dah jadi ahli Jumaat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Tuan Guru. Kiranya malam ni kita terambil juga banyak masa. Tuan Azri hingga hampir pukul 11 dah ni. InsyaAllah malam terakhir boleh ke Ustaz? Itu pun sebenarnya kita masih lagi tidak dapat membacakan soalan-soalan yang sebelum ni. Saya mohon maaf selaku usia tidak dapat membacakan soalan-soalan yang sebelum ni. InsyaAllah sebenarnya tuan-tuan masih boleh mengikuti pengajian ini secara ulangan di Facebook bahagian pengurusan masjid dan juga grup Telegram yang kita telah terbuka sebelum ini. Begitu juga sebagaimana saya maklumkan tadi, tuan-tuan boleh mengikuti channel Telegram Ustaz Hazri Hashim ni. Channel Telegramnya iaitu Bicara Fiqh Ustaz Muhammad Hazri Al-Bindani. Nanti saya sharekan di Facebook juga. Tadi saya ada sharekan di ruangan chat Zoom ini channel Al-Fadhil Ustaz tadi untuk mengikuti ataupun mengikuti soal jawab yang ada di dalam channel tersebut. Begitu juga tuan-tuan boleh ikuti Facebook Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani sendiri. Nama Facebooknya pun Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani kerana ada banyak pengajian di Facebook Ustaz yang dikongsikan. Baik, kemudian saya juga di sini tadi saya disebutkan sekiranya ada pengajian yang selepas ini kita akan maklumkan, dan untuk makluman awal lah kepada Imam dan Bilal, insya-Allah lah pada bulan 1 dan 2 tahun depan lah, ini cerita tahun depan, kita akan adakan kursus persediaan untuk Imam dan Bilal sempena menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak lah. Untuk Imam, cara bacaan yang sempurna di dalam solat tarawih, kaedah mengawal bacaan, tarannum dan yang sesuai dalam solat tarawih. Dan Bilal iaitu tata cara selawat yang terbaik dan juga kaedah mengawal pernafasan dan suara. InsyaAllah ini sebagai makluman awal, dan insyaAllah kita akan keluarkan surat sebagaimana prosedur biasa kita lah. Baik, seterusnya tadi ada yang bertanya Ustaz, boleh ke kongsikan nombor telefon Ustaz kalau sekiranya mereka nak bertanya secara personal ke, ataupun bagaimana kaedahnya kalau bukan selain daripada nombor telefon tu? Boleh saja untuk kita katakan WhatsApp sajalah ya. Sebab apa, kadang-kadang kalau tuan-tuan telefon, saya sebenarnya memang kuliah saya sangat sibuk sebenarnya ya. Ada satu hari kadang-kadang sampai 5 ataupun 6 kuliah, kadang-kadang saya tak sempat nak kalau jawab telefon nak cakap lama tu, jadi agak sukar sikit. Jadi boleh melalui WhatsApp saja ya, mana yang tak faham tu ya, nanti bila saya lapang-lapang saya buat rakaman suara insya-Allah. Ataupun kalau dah ada kuliah-kuliah saya yang ada topik tu, saya akan copy link, saya akan bagi insya-Allah. Begitulah biasanya saya jawab untuk kawan-kawan. Okey, baik. Bolehlah saya sebutkan nombor telefon Ustaz ya? Jawab. 019 436 3231. Saya boleh typekan di ruangan komen juga. 019 436 3231. Jadi insya-Allah tuan-tuan
sekiranya nak bertanya pun kata orang tu tengok-tengoklah pada masanya. InsyaAllah jangan call tak tentu masa, bertanya soalan yang tuan-tuan muskil saja. InsyaAllah kita pun faham dengan keadaan Ustaz yang begitu sibuk dengan pengajian-pengajian di luar sana. Jadi buat akhirnya saya mewakili Jabatan Agama Islam Perak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Tuan Guru Ustaz Hazri Hashim Ali Bindani kerana meluangkan masa selama sebulan kita sebenarnya 4 minggu. Bulan Oktober ni kita penuh dengan pengajian Al-Fadhil Tuan Guru kita. Jadi mohon dihalalkan segala ilmu dicurahkan kepada kita. InsyaAllah kalau selepas ini kita akan adakan kursus secara bersemuka. Harap-harapnya Tuan Guru kita sudilah untuk datang ke Perak ni. InsyaAllah. Jadi saya kira sekadar itu sahaja. Saya peringatkan tuan-tuan, selepas saja tuan-tuan keluar daripada ruangan Zoom ini, tuan-tuan sila klik semula link tadi dan tuan-tuan akan dapati di bawah sana ada penilaian khusus dan juga sijil. Jadi tolong isi maklumat yang tepat untuk memastikan tuan-tuan mendapat sijil penyertaan kelas Tafakur Fiddin kita selama sebulan di bulan Oktober ini, insya-Allah. Jadi untuk itu marilah bersama-sama kita tangguhkan kelas Tafakur Fiddin kita selama 8 siri di bulan Oktober pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Hazri. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz dan juga pengacara ya. Alhamdulillah syukur. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Syukur jazilan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.